Assalamualaikum YouTube. Selamat kembali ke channel TRK Studio. Hari ini saya nak share sikit cara-cara saya adjust ignition timing pada kancil. Kancil ni 660 dia menggunakan contact point lah. Cara dia lebih kurang sama kalau menggunakan elektronik. Tak apalah, sebabkan depan mata ada yang jenis contact point, saya share dululah yang menggunakan contact point. Kalau korang tengok video-video saya yang sebelum ni, ada satu video mana anak saya dia buat kereta kawan dia tak boleh hidup. Kereta tu tak hidup berpunca daripada contact point lah. Tak hidup dan semput disebabkan oleh contact point. Jadi saya ada adjust contact point dan saya adjust dia punya ignition timing. Mungkin video tu agak kelang kabut sebab yalah, bukan saya rakam, anak saya rakam, kemudian nak cepat kan, nak kejar time maghrib masa tu. Okey, hari ni ada masa sikit, jadi saya nak tunjuk lagi sekali lah cara-cara yang saya buat untuk adjust ignition timing pada kancil 660 yang menggunakan contact point. Okey, yang pertamanya sebelum kita nak adjust, kita kena tahu dulu dekat mana kita nak tengok dia punya timing. Untuk kenderaan kancil, kalau nak tembak timing light dekat sini ya, nak tengok ignition timing, nak tembak timing light lah orang cakap, dekat bawah tu. Nampak bawah tu? Saya zoom sikit. Okey, nampak ada nombor 10 semua lah, nampak kan? Ada nombor 10 semua tu kan? So, di situ di situ. Di situ. Okey. Kalau kita menggunakan timing light, kita akan tembak kat situlah untuk dapatkan bacaan ignition timing pada enjin kereta ni. Sebelum kita nak setting apa semua kan. Ignition timing ni kita dapatkan masa nyalaan spark plug untuk kenderaan ini. Yang kedua, komponen yang kita nak adjust adalah contact point. Di mana contact point tu berada dalam distributor. Yang ketiga, kita memerlukan manual lah. Kita memerlukan manual ataupun data mengenai enjin ni. Untuk kancil ni dia dah ada. Korang boleh tengok kat sini. Okey, nampak? Information of maintenance. Kita pergi pada ignition timing. Nampak ignition timing? Ignition timing, kalau manual transmission 7 plus. 7 ataupun plus, maknanya 9 lah. BTDC, RPM 900. Okey, RPM ni bagi saya, untuk RPM ni kita ikut pada kemampuan enjin kita. Kadang-kadang enjin ada tempang sikit. Biasalah, kereta-kereta lama kan. So kalau kita ada tempang sikit tu maknanya adalah misfire ke, ada bocor ke, ada apa. Maknanya enjin tu ada masalah sikit. Tapi still boleh jalan. Kita tak boleh ikut spek sangat lah. Maknanya kalau 900 mungkin dia akan pergi 1000 macam tu. So kalau spek dia 1000 mungkin akan pergi 1000, 1200 macam tu. Selagi kita tak buat baik pulih pada enjin tu. Okey, tutup cerita waktu. So dekat sini, sekejap saya buka Saya buka wayar ni dulu. Buka wayar ni dulu. Wayar apa, temperature ni. Okey, supaya senang kita nak tengok. Okey. Pada enjin kancil ni, yang bertanda tu dia punya degree. So yang warna coklat tu adalah flywheel dia. So yang housing luar tu adalah gearbox dia. Maknanya kita nampak tu kosong. Di bawah ni kosong. Saya akan letak nak panah bagi senang nampak. Dia mula dengan kosong. Kemudian ada garis 1, 2, 3, 4. Kemudian 10. 2, 4, 6, 8. Maknanya kita boleh anggarkan dia naik degree setiap 2. Maknanya 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 degree. Okey, mengikut spek tadi, dia punya degree lebih kurang 7 ataupun plus 2. 7 ataupun 9 degree. Maknanya hampir-hampir kepada 10. Okey, dekat flywheel nanti saya akan tunjukkan macam mana nak tahu dia punya marking tu. Dekat flywheel dia akan ada satu dot. So dekat dot tu kita akan setting lah dekat mana yang kita nak. Mana kita nak setting 7 ke, setting 8 ke, ataupun setting 9. Tapi sebelum nak setting flywheel tu, kita kena pastikan kita punya distributor ni, dalam distributor ni ada komponen rotor. Rotor tu dia akan menunjukkan pada kabel plug nombor 1. Kabel plug nombor 1 adalah kabel plug yang paling hampir dengan timing belt. Di sinilah. So kabel plug nombor 1, saya dah tanda siap-siap tadi. Mana ini dia, nampak? Follow balik sini. So dia pergi pada sini. So kancil sini. So sini Jadi kita akan pusing enjin, kita akan pusing crankshaft sehingga rotor tu menunjukkan pada kabel plug nombor 1 dan kita akan nampak dia punya marking dekat bawah tu nanti. Okey. So ini nombor 1 Ini nombor 1.
So saya marking dekat sini nombor 1. Saya marking dekat sini. Maknanya di sini adalah kedudukan kabel plug nombor 1. Nampak saya marking tu. Tu. Jadi sini adalah kedudukan kabel plug nombor 1. Okey. So ini dah komponen rotor. Komponen rotor. Di mana rotor ni lah yang akan mengagihkan mengikut fairing order. Tadi nombor 1 kan? Sini nombor 2 dan bawah nombor 3. Okey, kita cabut ni sekejap. Cabut dia punya rotor dulu. Okey. Kita cabut dia punya cover. Okey. So, boleh nampak dia punya komponen contact point. Okey. Pasang balik. Pasang ni untuk apa? Untuk kita nak tahu rotor ni tunjuk plug nombor berapa. So, kita akan pusing crankshaft. Kalau kenderaan kita manual, senang je. Kita jack sikit tayar. Jack sikit tayar. Bagi tayar terangkat, boleh pusing. Kemudian, kita masuk gear 5. Jadi, kita akan pusing tayar kita ke arah sini, lawan jam. Sebab kita duduk di sini. Okey, saya akan pusing. Okey, nampak? Dah terlebih dia kan. Kita pusing balik. Kita pusing sampai rotor ni tunjuk pada marking tadi. Okey, saya pusing. Sembang-sembang juga saya pusing. Okey, saya pusing. Pusing crankshaft pun boleh, pusing tayar pun boleh. Tapi pusing tayar, kereta auto tak boleh buat. Mana kereta auto dia kena pusing enjin jugalah. Oh, terlepas terlepas. Sembang terlepas pula. Okey. Kita patah balik sikit-sikit dia. Okey. Kalau tengok pada kamera punya ni, sudut ni, dia dah tepat dah. Dah tepat tunjuk pada nombor 1. Okey. Maknanya sekarang ni kalau kita pasang dia punya cap, rotor menunjukkan pada kabel plug nombor 1. Maknanya kalau enjin hidup waktu ni, dan rotor ni menunjukkan pada kabel plug nombor 1, so plug nombor 1 yang akan ada api. Cuma dia bagi api tu adakah tepat ataupun tidak mengikut manual yang diberi 7 degree plus 2 ataupun 7 ke 9 degree sebelum top dead center. Maksudnya sebelum piston capai tahap yang paling tinggi. Okey. Sebelum tu, kalau korang sangsi, korang boleh marking dulu siap-siap. Sini. Takut korang tak confident nak buat ataupun tak jadi buat, korang boleh pusing balik ke arah yang asal. Okey. Kita pusing balik dekat sini. Okey, kita pusing dekat sini balik. Sekarang saya nak cari titik tadi. Titik yang saya katakan, titik dekat flywheel tadi, yang menunjukkan dot tadi. Okey, kejap. Kalau tak boleh nampak, saya cuba tandakan sikit lah. Dia ada satu dot kat situ. Nampak tak? Nampak saya dah tandakan dekat tanda hitam tu, kat dot tu, kat flywheel. Itu adalah flywheel. Tu dah marking dia. Itu adalah marking yang kita akan adjust. Tu yang bulat tu, marking tu yang kita akan adjust kedudukan dia di berapa degree. Kita cuba dapatkan lebih kurang dalam 7, 9 adalah 8. Okey. Saya akan patah balik sikit. 8. 8. Sikit lagi. Kalau dah kena korang bagi tahu. Saya tak pernah nampak, macam mata pun tak pakai ni. Sekejap. Jadi kita bubuh di antara 7 dengan 9 adalah nombor 8. Okey, 8 lah tu. Okey, nampak? 8. Allahu Akbar. Mana dia? Okey, tu Nampak 8 lah tu.
dot tu berada di nombor 8. Okey, kita pergi ke kita punya distributor. Okey, sekarang dia punya kedudukan rotor tak berapa tepat lah dengan marking nombor 1. Jadi, saya akan longgarkan sikit. Manakah saya punya spana 12? Saya akan longgarkan sikit distributor punya skru ni. Longgarkan sikit. Sekejap. Okey. Longgarkan sikit. Jadi saya akan marking dia ngam-ngam. Belum lagi ya. Okey. Saya akan marking dia ngam-ngam Okey. Lebih kurang macam tu. Tapi untuk contact point ada satu syarat lagi. Nak lagi tepat, kita menggunakan bantuan test lamp, timing light pula. Test lamp macam biasa, kepit ni dekat body. So yang ni saya akan touch dekat, ada satu konektor yang sambung ke distributor punya body tu. Bukan body, ada satu skru kecil tu kan. So kita akan touch dekat sini. Kunci kita kena on kan. Okey, kunci kita kena on. So kunci kita dah on saya dah on kunci. Bermakna bila kita on, sini akan ada api. Okey, dia mesti ada api. Maknanya ketika ni lah api diberi. Kalau contact point tertutup, maknanya salah marking dia lari ke apa kan. Contact point tertutup, walaupun marking sini korang dah setting 10 ke 8 ke 7, dia tak ada api. Sebab contact point tertutup. Okey, ni dah ngam ni. Nampak? Contact point ada terbuka sikit. Ada sikit terbuka, nampak? Saya suluh ada sikit terbuka. Ini pun dah ngam 8. Bawah tu ngam 8. Kemudian rotor dah ngam sama. Saya ambil spana 12. Saya ketatkan balik. Saya ketatkan balik distributor punya skru tadi. Okey. Okey. Sekarang dah okey. Saya nak pasang dia punya cover semua. Saya nak test tak tengok. Okey. Pasang rotor. Dan pasang distributor. Okey, klip atas. Dan kita masukkan balik wire tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia punya mounting pun dah pecah. Depan dah pecah. Kepek ada bunyi, saya tak ajar lagi. Tujuan kita nak setting ignition timing ni, kita nak dapatkan masa nyalaan yang sesuai pada setiap piston lah. Kalau 3 lah, kalau 4 untuk kancil ni 3. Jadi mengikut manual kancil ni 7 ke 9, jadi 8 masa dah tepat. Tetapi untuk contact point, kita punya gap kita punya gap contact point tu, kalau refer pada video saya sebelum ni, saya dah adjustkan. Gap tu kena sesuai lah, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Sebab walaupun masa nyalaan dah cantik, ignition timing dah cantik, kalau gap tu terlalu besar atau gap terlalu kecil, dia akan menyebabkan kereta kita semput sikit. Saya rasa sampai setakat ni dulu. Cara-cara yang saya guna, saya nak share sikit. Bukanlah pakar, komen kampung je, buat part time je kat rumah. Just share pengalaman saya selama saya buat kereta ni. Dan selama saya belajar ni, itu adalah cara-cara yang saya gunakan untuk saya nak adjust contact point. Tak kira lah kereta jenis apa pun, yang penting ada dia punya manual berapa. Okey, jumpa di dalam video. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa support, like, subscribe, tekan butang loceng. Assalamualaikum.